Terima kasih yang hadir pada malam ini. Untuk nanti peperiksaan, saya nasihatkan setiap pelajar bila jawab, tolong tulis nombor indeks anda di, kalau boleh banyak pun tak apa, di setiap muka surat ke, di soalan ke, supaya tidak tercicir lah. Boleh ke? Faham ke? Maksudnya mula-mula menjawab tu tulislah dulu, tak apa, tulis sebab memang sebab kalau tak tulis nanti takut tercicir, nanti tak dapat markah pula. Okay. Jika jawapan anda tak boleh dikenal pasti, anda berisiko lah. Kalau boleh setiap soalan tu tulis saja nombor, at least kat mana-mana. Sebab jawab di ruangan, tak perlu upload. Kalau upload nanti masalah pula. Jawab di tempat yang disediakan betul. So tak perlu upload lah, nanti kalau upload masalah pula, nak scan lah apalah, nanti tiba-tiba masalah lah biasanya kalau upload itu, utama yang pakai laptop yang lama-lama, so compatible. So terus type, walaupun type better ada kertas lah, conteng-conteng dulu apa benda nak tulis, sebab kita jawab finance ni bukan mengarang macam bercerita cerpen ke apa, kena ada struktur. So at least buat draft dulu dekat kertas kosong ke apa sebelum menaik. Sebab dia belajar tanya saya jawab PB kenapa fake? Memanglah exam macam tu lah. Datang exam jawab soalan bukan semestinya lulus. Perlu jawab soalan mengikut skema yang dikendaki, baru boleh lulus. Jadi janganlah ditanya lagi soalan, saya pergi exam kenapa saya fake? Memang begitulah sifatnya. Kalau pergi exam tapi jawab bukan soalan yang dikendaki, memanglah. Okey. So malam ni ulang kaji kita yang terakhir. Saya harap ulang kaji anda yang ulang kaji sebelum ni telah anda kuasai lah. Okey, kalau tak kuasai, buatlah balik bacaan apa yang telah so malam ni agak ramai, semalam tak ada orang, saya pun tak tahu kenapa. Kelas sambil sukarela usaha tambahan saya pun ada yang tak hadir, so terpulang lah. Okey. Tidak ada paksaan dalam belajar. Okey. So malam ni malam terakhir ulang kaji, saya harap dia dapat membantu anda. Semalam kita belajar tentang nisbah. So malam ni sekali lagi kita akan belajar tentang nisbah. So subjek ni memang tak boleh lari lah kan. Analisa penyata kewangan. Kita pun nak tajuk pun analisa penyata kewangan. Jadi dia memang tak boleh lari daripada bercakap tentang nisbah. So bila kita belajar banyak nisbah, memang apa yang akan diuji pun tentang nisbah lah. Okay. Pengukuran nisbah, kategori pengukuran nisbah ataupun ratio. Okay. So pengukuran nisbah yang kita akan belajar adalah ada short term atau cairan jangka pendek, struktur modal dan kebolehselesaian solvency, okay? Capital structure and solvency, penggunaan aset dan juga keberuntungan. So ini adalah 4 pengukuran nisbah yang penting apabila anda membuat analisis ke atas sebuah perniagaan. Dan pengukuran nisbah ni boleh dibuat berdasarkan kepada maklumat penyata kewangan yang ada. Sesiapa yang membuat tugasan hari itu sepatutnya tidak ada masalah. Sama juga sesiapa yang membuat tugasan hari itu sepatutnya boleh menjawab PB dengan baik. Tetapi ada yang buat tugasan tapi PB tak boleh jawab. Saya tak tahulah kenapa, sama ada mungkin anda hanya tumpah nama kawan anda yang buat, itu saya tak tahu. Tapi sepatutnya jika anda betul-betul membuat tugasan pada hari berkenaan, PB sepatutnya boleh jawab lah. Okay. Okey, cuba anda padankan di antara kota
kotak yang keliling ni, oren, biru, hijau, kuning dengan ABCD di tengah. Cuba anda padankan. A tu warna apa? Cuba anda baca, anda tengok perlahan-lahan, kemudian anda padankan. Okey, cuba buat. Ini ulang kaji saja, sepatutnya kita dah belajar lah perkara ini pesan kita jumpa. Okey, A adalah oren. So siapa yang tak boleh tu ada masalah lah. Okey, B kuning. C hijau. D biru. Okey. Sudah ada yang pandai tu. Okeylah. Tawinash, can you explain to your friend? Maybe boleh buka mic. Okey, saya harap dia semua tak lecture lah habis kaji. Tawin, can you explain why is orange? Tawinash? Hello. Ya, please. Kalau yang A yang mengukur kebolehan firma yang orange itu mengukur kebolehan memenuhi obligasi jangka pendek. Yang tu maksudnya nak tahu apa nisbah semasa, that means bandingkan aset kepada liability. Yes, obviously. Yeah, betul. So when we talking about liquidity, it must be related to current asset. Betul tak Tawinash? Tawinash? Hello. Hello. Ya. Ya betul. Okay. So dari situ kita sudah boleh faham. Kalau daripada perkara ini pun anda tak boleh faham dan anda akan cabaran selepas short term liquidity. Kita dah belajar kan dalam ulang kaji sebelum ni tentang short term liquidity dalam saya ingat macam semalam kan, semalam di mana ada kaitan dengan aset semasa dan juga liability semasa. So apabila kita bercakap dengan kecairan adalah berkaitan dengan kebolehan firma itu aset semasa dengan liability semasa. Okey. Yang kedua, struktur modal ataupun orang lain nak explain. Shakira. Hello, Shakira. Apakah yang dikatakan struktur modal dan kebolehselesaian? Shakira. Hello. Shakira.
Apakah yang dikatakan struktur modal dan kebolehselesaian? Macam mana nak exam ni, tak baca buku ni. Apakah yang dikatakan struktur modal dan kebolehselesaian? Struktur modal ni, apabila kita melihat sebuah perniagaan, sumber modal bagi sebuah perniagaan boleh jadi daripada komponen share lah, daripada pelabur, okey, dan juga liability yang diberi oleh pihak ketiga. Jadi struktur modal ni biasanya dibandingkan di antara jumlah saham dengan jumlah aset, serta berapa banyak modal berbanding dengan hutang. Okey. Sebabnya kalau hutang terlalu tinggi, modalnya kecil, mungkin akan memberi masalah kepada kebolehselesaian lah. Okey. C, penggunaan aset. Apa pula C? Siapa yang explain C, penggunaan aset? Apakah yang anda faham bila anda tengok istilah penggunaan aset? Nak tengok kecekapan sebuah syarikat dalam penggunaan aset. Jadi apa yang anda bayangkan? Katakanlah anda ni tak belajar, baru first time masuk kelas, tengok istilah penggunaan aset. Apa yang anda bayangkan? Apa yang anda bayangkan bila sebut penggunaan aset? Bila kita sebut istilah penggunaan aset, kita akan bayangkan bagaimana firma menggunakan aset. Kecekapan firma menggunakan aset. Penggunaan aset. So kecekapan penggunaan aset, apa aset firma? Kita dah belajar aset ni boleh jadi inventory, boleh jadi aset non-current asset, boleh jadi contoh macam mesin, jentera. Jadi bila kita kata penggunaan aset, sejauh mana firma cekap menggunakan jentera, dalam bahasa mudah. Sejauh mana firma cekap menggunakan peralatan. Sejauh mana firma cekap menggunakan inventory. Itu maksud penggunaan aset. Kan? Jadi kalau tak belajar kalau tengok istilah tu dah boleh bayangkan. Okey? Penggunaan aset ni mengukur kecekapan firma dalam menggunakan aset yang ada, iaitu aset semasa dan bukan aset bukan semasa. Aset semasa ni macam stok, macam tunai. Aset bukan semasa ni macam mesin, jentera. Okey. Last sekali, keberuntungan, profitability. Bila baca nak ukur keberuntungan profitability, apa yang anda boleh jangkakan? Bila kita kata nak ukur sebuah perniagaan ni untung tak untung, apa yang kita boleh lihat? Ya, kita lihat dari keuntungan, kita lihat daripada pulangan yang pemegang saham boleh dapat, kita lihat daripada margin jualan, kita lihat daripada margin sesuatu produk. Itu untuk mengukur keberuntungan sesuatu perniagaan. Bolehkah? So make sure anda kuasai istilah 4 ni. Tak payah hafal, sebab kalau tengok istilah tu sepatutnya dah boleh bayangkan lah, dah boleh faham. Bila kita kata kecairan jangka pendek, mengukur kedudukan firma dari aspek kecairan jangka pendek. Yang macam kita belajar sebelum ini, itu nisbah aset semasa berbanding dengan liability semasa. Semakin banyak aset semasa berbanding dengan liability semasa, maka semakin bagus, kan? Semakin bagus sebab liquidity-nya tinggi. Okey.
struktur modal ni kita bandingkan modal yang disumbangkan oleh pemegang saham banding dengan hutang. Berapa banyak banding modal dengan liability. Sekian mana liability, sekian mana modal. Adakah modal tersebut boleh membiayai liability? Itu bila kita katakan struktur modal dan kebolehselesaian. Struktur modal tu capital structure. Nak tengok dari segi modal tu, modal yang digerakkan oleh perniagaan tu sebanyak mana daripada sumber saham, banyak mana daripada pembiayaan bank misalnya. Itu struktur. Kalau sebuah syarikat tu struktur modalnya lebih banyak pinjaman dan modalnya sikit, berisiko. Kalau perniagaan tu lebih banyak modal, struktur modal yang lebih banyak daripada pemegang saham, pinjaman sedikit sahaja, maka lebih bagus untuk perniagaan tersebut sebab risiko keberhutangan tu rendah. Penggunaan aset ni nak tengok sejauh mana syarikat cekap menggunakan aset berkenaan. Aset ni apa? Saya harap pada peringkat ni kita dah tahun 4, tahun 5 ni dah faham lah apakah aset. Aset tu ada yang semasa, ada yang tetap. Aset semasa can be cash, can be bank, can be debtors, can be receivable. Itu yang current asset. Yang non-current ni can be apa? Mesin, jentera, bangunan, loji, tanah, all those adalah non-current asset. So jauh mana perniagaan cekap menggunakan asset utilization. Katalah ada space, ada ruang tanah yang besar tapi tak terguna tanah tersebut, tidak menjana hasil, so tidak cekap menggunakan. Katakanlah ada inventory tapi inventory tu tak terjual, 2 tahun baru terjual, maka tidak cekap dalam menggunakan aset. Itu maksudnya. Keberuntungan ni kita nak tengok sesebuah firma tu dari segi keupayaannya, dari segi pulangan yang diperolehi hasil daripada perniagaan. Pulangan tu boleh jadi, tengok contoh dalam kotak biru muda tu, pulangan saham kepada pemegang saham ataupun apabila berlaku jualan berapa persen margin. Sebuah perniagaan yang baik, marginnya mesti tinggi lah. Kita katakan semakin tinggi margin, semakin bagus lah. Maksudnya produk tu marketability dia tinggi, kompetitif, sebab tu dia boleh margin yang tinggi. Kalau pulangan saham kepada pemegang saham tinggi, baguslah bagi perniagaan sebab semakin tinggi pulangan saham, semakin banyaklah saham yang semakin banyaklah orang berminat untuk mendapatkan saham syarikat berkenaan. Okey, bolehkah? Boleh faham kah 4 ni? Okey Richard, thank you. Kalau siapa tak faham lagi tak tahulah. Okey. Sekarang kita masuk kepada nisbah. Okey. So untuk ukur kecairan, nisbah-nisbah yang kita pakai ada kat skrin tu. Pusing ganti akaun belum terima, nisbah semasa, pusing ganti inventory, nisbah ujian aset. Ujian aset ni cash dengan akaun belum terima. Okey, kan? So ini adalah ukuran-ukuran nisbah yang kita dah belajar. Struktur modal kita pakai apa? Kita kira nisbah hutang jangka masa panjang kepada equity. Ini untuk ukur struktur modal dan kebolehselesaian. Okey, penggunaan aset kita ukur apa? Dari segi pulangan aset, return on asset, pusing ganti aset bukan semasa, non-current asset turnover dan juga pusing ganti aset. Pulangan atas aset lain, return on asset, pusing ganti aset, asset turnover. 3 ukuran ni untuk mengukur penggunaan aset. Okay, keberuntungan kita boleh ukur dengan margin untung bersih, pulangan atas ekuiti bersih dan juga margin untung kasar. Okey, boleh faham? So ini adalah nisbah-nisbah yang kita gunakan untuk mengukur setiap pengukuran ini. Boleh faham Sayuti? Sayuti boleh faham ke? Okey. Contoh, okey. Contohlah dia beri margin untung bersih firma A 0.7, firma B 0.8. Margin untung kasar 0.65 firma A, firma B 0.7. Okey. Analisis keberuntungan yang boleh dibuat, kita dapati bahawa firma B lebih menguntungkan. Okey. Firma B mencapai keuntungan yang lebih baik, iaitu margin untung
firma B 0.8 lebih tinggi daripada firma A 0.7. Margin untung kasar firma B juga 0.70 lebih tinggi daripada firma A 0.65. Ini cara kita membuat analisis antara firma. Ini untuk ukuran keberuntungan. Okay. Kita ada apa? Kita ada 4. Ukuran keberuntungan, ukuran penggunaan aset, ukuran struktur modal dan kebolehselesaian, ukuran kecairan jangka pendek. Macam mana nak tahu firma tersebut mempunyai kecairan jangka pendek yang lebih baik? Firma tersebut mestilah mempunyai nisbah yang lebih tinggi dalam pusing ganti akaun belum terima, nisbah semasa, pusing ganti inventory, nisbah ujian aset. Jika firma tersebut mempunyai nisbah yang lebih tinggi dalam perkara-perkara 4 ini, maka kita pun menyimpulkan firma mempunyai kecairan jangka pendek yang lebih baik. Boleh, Sayuti? Boleh Doktor, boleh. Okey. So selesailah sesi bukan temu buah. Ulang kaji kita pada malam ini. Ada soalan nak tanya? Kalau boleh faham apa yang saya cakap malam ni, insya-Allah. So 3 malam dah kita bersidang. Semua konsep yang saya ajar very simple, very straightforward. Saya harap boleh faham lah. Kalau tak faham lagi, I don't know how to make it simpler than apa yang saya terangkan kepada anda. Ada soalan nak tanya? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, dan terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Soalan exam ada 4. So jawab soalan exam di ruangan yang disediakan. Tak perlu panjang-panjang, yang penting jawab soalan. Panjang tak jawab pun tak guna juga. Faham apa kehendak soalan dan jawab soalan. Semua soalan ada kira-kira, ada esei, semua soalan. Sebab kita belajar analisa penyata kewangan. Jadi kita taklah kira macam kita belajar prinsip kewangan. Faham ke? Bila Richard tanya topik mana, analisa kewangan ni, dia sama juga kita belajar accounting. You should be able to master the fundamental. Dia tak ada topik macam setengah-setengah subjek kan. Kita hafal topik 1, topik 2, bukan. Finance and accounting should not be that way lah. You should be able to understand all the concepts. Sebab nisbah ni almost kita belajar from day 1 until last day kita belajar tentang nisbah. Cuma kita belajar nisbah daripada simple kepada more complicated, daripada belajar kira kepada analisis. Itu saja. Tulislah apa pun as long as saya faham. 21 ke 21 nak eja ke 21 ke tak apa, tak ada masalah. Tak ada markah untuk perkara itu. Cuma yang pastikan ada tulis nombor indeks anda lah supaya tak rugi. Di portal ada rakaman Webex kan? Ada rakaman Webex. Okay. Markah ikut soalan lah. Ada soalan panjang, ada soalan pendek. Jangan tanya pasal markah lah, Kevin, sebab yang penting jawab soalan. Bukan subjek mengeja ni. Faham tak maksud saya? So, baca soalan, faham apa soalan nak dan jawab soalan. Ini bukan subjek mengarang. So, jawapan boleh dalam bentuk apa yang anda selesa lah. Anda nak buat nak buat kotak ke apa ke, terpulang lah.
Dimple, this is not language subject. As long as your answer, I can understand your answer, it should be okay. Is it clear, Dimple? So no worries about what you're going to write as soon as it is answer the question. Type terus di ruangan yang disediakan lah. Jangan separuh type, separuh tulis tangan. Saya dah beritahu untuk sesi ulang kaji, saya minta anda catat apabila saya menerangkan. Itu cara saya belajar supaya mudah ingat. Kalau kita cuma dengar dan kemudian kita pun nak nota, tak tahulah, tapi saya rasa saya belajar begitu. Saya mesti tulis, saya kata, kemudian saya buat gambar laka-laka, gambar raja. Itu bantu saya ingat. Kalau kita tak nak guna tangan kita, apa nak mendengar saja, tak nak raja. Betul tak? Ada yang nak tanya tentang tulis saja form wise, tulis saja you dekat mana-mana. Okey. Sebagai backup lah. Sebenarnya kalau you dah type. Tapi tak apalah, you tulis sebelum you katalah soalan 1, so you letaklah nama index. Walaupun space dah. Boleh? Tulis je. Lebih tak apa, jangan kurang. Because nombor tu tak tukar. To make sure your answer tak ni lah, tak apa. Tak kikir lah macam tu. Lah. Lagi ada yang nak tanya? So make sure you faham apa yang kita dah belajar kan? Kita dah belajar tentang konsep how to recognize revenue, mengiktiraf hasil. Kemudian kita belajar tentang R&D, research and development, how to record and how to analyze cost of R&D. Kemudian kita belajar tentang semalam kita belajar tentang apa ya? Semalam belajar apa, Dimple? Ni siapa ni tanya exam ni? Sinkron, sync ke tak sync? You belum tengok jadual ke? Masya Allah. Exam dah nak habis dah. Kan jadual asing kan? Sync dengan tak sync. Haslina ni. Exam dah nak habis. Tak tahu lagi mana sync, mana tak sync. Semalam kita belajar kecairan. Saya pun lupa dah. Semalam kita belajar apa? No Rozana. Ni betul. Betul ya. Numerator, denominator. Semalam kita belajar how to manage, nisbah by managing numerator, denominator. Where you need to understand what is numerator and what is denominator. Because if you understand numerator and denominator, then you can propose or you can suggest to a firm on how to achieve or how to have a better or a more stable financial condition. Basically itu yang kita belajar semalam. So hari ini kita belajar tentang how to analyze a company performance in terms of 4 main indicator. So what are the indicators? So indicator yang kita belajar hari ini adalah short term liquidity, capital structure and solvency, asset utilization and keuntungan. So you should be able to understand this concept. What is kecairan jangka pendek? What is struktur modal dan kebolehselesaian? What is penggunaan aset and keberuntungan? Just like the way kita belajar tadi, I rasa if you cannot remember pun, bila you baca istilah tu, okay, short term liquidity, capital structure, asset utilization, profitability, as a finance student, you should be able to faham benda tu. Looks like macam mana? Kita sebut kereta, you boleh bayang kereta tu apa? Kereta
ada 4 biji tayar kan, ada cermin depan, nak kata ada cermin selingkup pun ada cermin semua kan. Tapi you boleh bayangkan bila kita sebut kereta tu macam mana? Macam tu. Sama jugalah as a finance student, bila kita sebut short term liquidity, you should be able to converse what is short term liquidity, capital structure, asset utilization, profitability. So as a 4-year student, you should be able to understand this concept tanpa memorizing. Kalau you still kena faham, you still kena hafal the concept, so means that betul belum boleh menguasai lah. Bolehkah? Dimple dah boleh dah. Good. Okay, Nur Rozana dah boleh. Okay. So focus on this lah. Focus on our revision yang kita dah buat for these 3 days. For those yang cannot make it the session, I'm so sorry lah, I cannot do much for you. Mungkin sibuk tak dapat hadir. Exam biasalah, sometimes bila exam, my simple advice to you, just believe in yourself lah. Percaya dekat diri sendiri lebih daripada percaya kepada kawan. Itu nasihat terbaik untuk exam lah yang saya boleh bagi. Sometimes kita rasa macam, we are not confident enough, so we rely to other people. Perhaps kita lebih bagus dari dia, which is common lah, saran perasaan macam gitu. So make sure you focus on yourself, believe in yourself rather than trusting other people lah. When it comes to exam, if you do well, if you buat preparation yang baik, you should be able to answer question. But again, hantar datang exam, it's not guarantee bahawa jangan tanya saya, doktor saya pergi exam, kenapa saya gagal? Exam kan, nama pun exam, saya tak tahu berapa kali nak explain. Exam you kena jawab lah, ikut soalan, barulah lulus. So kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih untuk semua. Buatlah nota sikit-sikit, buatlah rajah sikit-sikit nak study, macam zaman sekolah dulu nak pergi SPM. Better prepare yourself, walaupun ini open book test kan, masih boleh buka buku lah, apalah. Tapi still lah, better you prepare. Saya percaya benda tu lah, rather than masa tu baru nak tengok, masa tu baru nak faham, masa tu baru nak baca. Make sure all the concept I explain to you, you understand already before exam lah. Better instead of masa tu baru nak try to understand. Okay. So all the best to you. See you tempat lain lah. Jangan see you in this class. Okay. Terima kasih semua. Jangan lupa tulis nombor indeks di jawapan anda. Jika berlaku keciciran, risiko sendirilah. Exam biasalah kan. Kita kena all out lah jawab. Jangan sambil lewa macam tu lah. And most of the answer from your understanding lah. I'm very sure you cannot get straight answer daripada resources, daripada buku, because it is a analysis punya subject, so it requires you to do some analysis. Okay, if you are not able to do some analysis, then it's going to be difficult for you lah.
So nanti kalau ada masa, besok bolehlah tengok, nanti saya update portal malam ni. Mungkin ada nota-nota tambahan yang boleh dibaca untuk anda. Okay, so besoklah malam ni nanti saya sediakan. Thank you Akmal. Thank you Richard. Thank you Lo Bongkong. Fidas, thank you. Sebastian, thank you. Thank you Rupaneswari, Shukri, Azura, thank you. Kumarasan, thank you. Tommy, thank you. Pon, thank you. From Waiswan. Thank you Amin, Vanisri. Thank you Desi Miller. Thank you Yusri.
காட்டுங்க 100 வழியா நான் என்ன 200 வழி கொடுக்குறேன் அந்த 200 வழி எந்த காலத்தையும் வாங்கிக்க முடியாது ஆமா